Baik, selamat pagi. Uh, kita sambung lagi untuk subtopik bagi topik nisbah kadar dan kadaran. Okey, ini subtopik yang terakhir iaitu berkaitan antara nisbah kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Okey, baik, hari ini kita nak tengok apa hubungannya antara peratusan dengan nisbah. Okey, sebenarnya peratusan dengan nisbah ni dia ada kaitan. Okey. Baik, mari kita tengok dulu contoh yang paling mudah. Okey, di sini ada satu soalan yang boleh dikatakan untuk mudah kita faham. Okey. Baik, kita baca soalan ini. Raja di sebelah menunjukkan 10 biji guli. Apakah yang diwakili oleh nisbah 3/7 dalam rajah itu? Apakah peratusan guli hitam dalam merajah? Okey, baik. Di sini ada 10 biji guli. Okey, jika kita tambah biru dengan hitam ini, semuanya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 biji guli biru, 3 biji guli hitam. Jadi keseluruhan guli ialah 10. Sini di sini bagi dah 10. 10 biji guli. Okey. So, apakah yang diwakili oleh nisbah 3/7 dalam rajah itu? Okey. Apakah yang diwakili? 3 ini apa? 7 ini apa? 3 nisbah 7. 3 ini apa? 3 ini bilangan biji guli apa? Guli warna hitam. Apa yang 7 ni? 7 ini ialah bilangan biji guli biru. So itulah nisbah dah, 3/7. Maksudnya nisbah bilangan guli hitam kepada nisbah bilangan guli biru, 3/7. Apakah peratusan guli hitam dalam rajah itu? Okey. Untuk cari peratusan, senang je. Kita tengok soalan tanya dia nak cari peratusan guli yang warna apa. Kalau guli warna hitam, okey, kita tengok, kita dah tahu dah nisbah. Kalau guli hitam kepada guli biru, 3/7. Kalau kita cari peratusan guli hitam ada berapa bahagian? Ada 3. So 3. Okey. 3 ni dia mesti per dengan keseluruhan guli yang ada. So keseluruhan guli yang ada ialah 10. 3/10. Okey. 3 ni apa? 3 ni guli hitam. 10 ini apa? 10 ini ialah guli hitam campur biru. Maksudnya kesemua guli yang ada. Jika dia tanya peratusan, kita darab dengan 100. Okey. So inilah peratusan guli hitam. Peratusan guli hitam. 3/10 darab 100. Okey, kita boleh permudahkan. 10 bagi 10 1, 100 bagi 10 10. So 3 darab 10 30 peratus. Okey. Ini ada 100% ini. Okey. Itu cari peratusan guli hitam. Kalau ditambah soalan, apakah peratusan guli biru? Peratusan guli biru sama dengan, mula-mula kita tengok bahagian guli biru ada berapa? Ada 7. So 7 per dengan keseluruhan. Okey, dia mesti per dengan keseluruhan. Baru kita darab dengan 100. Okey.
So 7 per keseluruhan guli semua ada 10 darab dengan 100 peratus. Peratus ini simbol je lah. Okey. So 10 dengan 100 boleh bahagi. Kita potong dia punya kosong saja. Okey. So 7 darab 10 70%. 30% guli hitam, 70% guli peratusan guli biru. Dia macam tu je, senang je. Okey. Okey, yang penting kita mesti per dengan keseluruhan. Okey. Ingat tu. Mesti per dengan keseluruhan. Okey. 3 ni kita tengok soalan. Kalau dia tanya guli hitam, kita ambil 3 lah. Kalau dia tanya guli biru, kita ambil 7. Okey. Lepas tu, akhir sekali, mesti darab dengan 100. Baik, kita tengok contoh soalan yang berikutnya. Okey. Contoh 16. Ini semua saya ambil dalam buku teks. Di dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid perempuan kepada bilangan murid lelaki ialah 3 bahagian kepada 2 bahagian. 3 kepada 2 lah. Maksudnya 3 ni bahagian perempuan, 2 ni bahagian lelaki. Okey. Ini bukan bermaksud 3 perempuan 2 lelaki. Okey. Ini bahagian. Setelah dipermudahkan, kita dapat nisbah macam ni. Okey. Ingat tu. Ini bukan nilai sebenar. Bukan nilai bilangan murid lelaki. Okey. Nisbah saja. Baik. Cari peratus murid perempuan dalam kelas itu. Okey. Nisbah bilangan murid perempuan kepada jumlah murid lelaki ialah nisbah bilangan murid perempuan kepada jumlah murid. Ni tengok jumlah. Maksudnya setelah kita campur kita campur lelaki dan perempuan. Sebab itu dah dapat 5 sini. Ni 3 2 ni. Ini 3 perempuan 2 lelaki. Yang ni 3 5. 3 perempuan 5 jumlah murid. Okey, jumlah murid ni perempuan campur lelaki lah. Okey. Baik, sebab itu dia tulis 3 nisbah 5. Kemudian kita tukarkan jadi pecahan. Sebab itu nisbah dengan pecahan dia ada hubungan. Okey. Kita boleh tulis nisbah dalam bentuk pecahan. Ni kita dah belajar sebelum ni. Okey. So di sini dia buat cara kadaran. Okey. 5 nak jadi 100, dia kena darab dengan 20. So bila bawah didarab dengan 20, 3 pun perlu darab dengan 20. So 3 darab 20 jadi 60 per 100. Okey. So sini matlamat dia nak jadi bawah 100. Okey. So peratus murid perempuan di dalam kelas itu ialah 60%. Okey. Tapi kalau kita nak buat cara mudah, kita buat macam saya tunjuk tadi, contoh guli tadi. Okey. Kalau dia nak cari murid perempuan, kita tahu murid perempuan ialah 3 bahagian. So 3. Ni dah ada dah sini. Okey. 3/5. 5 ni apa? 3 campur 2. Keseluruhan bahagian untuk jumlah murid. Okey, 3 tambah 2, 5. Darab dengan 100%. Ni lagi senang. Okey. So 5 bahagi 5 1. 100 bahagi 5 20. So 3 darab 20 60%. Ataupun 60%. Okey, ini untuk bilangan bilangan pula. Peratus murid perempuan. Katakan soalan dia tanya, cari peratus murid lelaki. Ni macam mana? Senang je. Kita tengok murid lelaki berapa bahagian? 2 bahagian.
2 bahagian daripada keseluruhan murid ialah 5. Darab 100%. 5 bahagi 5, 100 bahagi 5, 20. 2 darab 20, 40%. So, peratus murid lelaki 40%. Peratus murid perempuan 60% ataupun 60%. Bila dua-dua ni ditambah, dia akan jadi 100%. 100% ini ialah semua peratus jumlah murid. Okey. Baik. Ini kalau dia bagi 2 kuantiti lah. Okey. So, tak kisahlah 2 kuantiti ke 3 kuantiti, bila ditambah semua akan menjadi 100%. Okey. Baik, contoh yang seterusnya. Zakaria ialah seorang murid yang berjimat cermat. Dia menyimpan 30% daripada wang sakunya yang diterima setiap hari. Cari nisbah wang simpanan harian kepada jumlah wang saku harian yang diterimanya. Okey. So, peratus wang simpanan harian 30%. Dia dah bagi sini 30% dia simpan setiap hari. Okey. So, 30%, 30/100. Dia suruh kita cari nisbah. So, 30 kepada 100. Kosong dengan kosong ni boleh bahagi dengan 10. Kita potong saja macam ni. So, 3 kepada 10. Inilah nisbah dia. Nisbah wang simpanan harian kepada jumlah wang saku harian. Okey. So, nisbah dia inilah. Okey. Maksudnya apa? Kalau ibu dia bagi dia RM1 setiap hari, dia simpan 30 sen sajalah. Okey. Contohlah kalau mak dia bagi wang belanja satu hari, dia bagi RM1. Okey. RM1. Okey. Dia bawa ke sekolah RM1. So, dia akan simpan dalam poket dia 30 sen saja. Okey. Lagi 70 sen pergi mana? Dia belanjalah di sekolah. Okey. So, hari-hari macam tu. Tu kalau RM1. Okey. Maksudnya sini 30 sen dia simpan. Belanja ni maksudnya tak kisahlah dia beli makan ke, dia beli alat tulis ke. Okey. Dia belanja 70 sen sajalah. Sebab tu bila kita tambah dua ni, dia akan jadi RM1 balik. Okey. So, ini 30%, ini 70%. Ini saya bagi contoh mudah. Kalau kata mak dia bagi satu hari, mak dia bagi RM10. So, maksudnya dia simpan RM3. Dia belanja RM7. So, bila tambah balik jadi RM10. RM10 ini dah 100%. Asal dia. Okey, duit asal. Okey. Baik, itu contohlah. Okey. Next. Okey, ni latih diri. Okey. Saya rasa kamu boleh buat ni. Okay, tak apalah, saya tunjuk satu contoh dulu. Okey. Satu-satu. Dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid yang bercermin mata, yang pakai spek, yang glasses, okey, kepada bilangan murid yang tidak memakai cermin mata ialah 1/3. Okey. Baik, yang satu ni yang bercermin mata, yang tak pakai cermin mata 3 bahagian. Okey. Cari peratusan murid yang tidak bercermin mata di dalam kelas itu. So, yang tak bercermin mata yang ni lah. Okey, cari peratusan dia. So, peratusan bilangan murid yang panjang ni, murid yang tidak cari peratusan bilangan murid yang tidak bercermin
mata sama dengan bilangan murid yang bercermin mata. Yang ni cermin mata, yang ini 3 ni yang tidak bercermin mata. So dia nak cari bilangan yang tidak bercermin mata. Yang tidak bercermin mata 3 bahagian. Yang bercermin mata 1 bahagian. Tapi saya ingatkan tadi, bila kita nak cari peratus, dia mesti per dengan keseluruhan. So keseluruhan ialah 1 tambah 3. Maksud keseluruhan ni, bilangan murid bercermin mata campur dengan bilangan murid yang tak bercermin mata, iaitu 4. 1 tambah 3, 4. Darab dengan 100%. So 4 dengan 100 ini kita boleh bahagi. 4 bahagi 4 1, 100 bahagi 4 25. So 25 darab 3 75%. So peratus bilangan murid yang tidak bercermin mata ialah 75%. Dari sini kita boleh tahu peratus bilangan murid yang bercermin mata 100 tolak 75, 25. Jadi kalau ada soalan yang satu lagi, cari peratusan bilangan murid yang bercermin mata, iaitu 25% lah. Tak perlu lagi kita nak buat pengiraan lagi. Di sini kita dah boleh tahu, kita tolak saja dari 100%. Itu cara yang shortcut lah. Ini untuk soalan 1. Baik. Kemudian untuk soalan 2, diketahui bahawa 35% daripada sebuah cakra keras komputer telah diisi dengan data. So cakra keras ini hard disk lah. Hard disk. Asal hard disk ini 100%. Selalu kan kita tengok dalam komputer dia buat macam carta pi ni kan. Kalau belum merah lagi, maksudnya ada kosong lagi lah. So diketahui bahawa 35%, maksudnya dah pakai sikit dah sini. So ada lagi balance lah. 35 dah pakai dah. Diketahui bahawa 35% daripada sebuah cakra komputer telah diisi dengan data. Ni semua data ni. Yang ni kosong lagi. So cari nisbah kapasiti yang telah diisi dengan data kepada kapasiti yang belum diisi dengan data. Ni suruh cari nisbah, bukan cari peratus. So cari nisbah. Yang dah isi 35%. Berapa yang tak diisi lagi? Yang tak diisi 100 tolak 35. 100 tolak 35. So dapat 65%. So kita cari nisbah. Nisbah kapasiti yang telah diisi data kepada kapasiti yang belum diisi data. Yang telah diisi data 35. 35%. Yang belum diisi 65. So bila unit dah sama, peratus dengan peratus dah sama, tak perlu lagi tulis. Kita tulis nilai saja, 35, 65. Bila nak tulis nisbah, pastikan dia bentuk yang termudah. So 35, 65 belum lagi bentuk yang termudah.
Maksudnya belum lagi bentuk yang terkecil. So dia boleh bahagi lagi dengan 5. Okey. So 35 bahagi 5 dapat 7. 60 bahagi 5 dapat 13. Okey. 13. So 7 dengan 13 dah tak boleh dah bahagi. So inilah nisbah dia. 7 nisbah kepada 13. Okey, ni cari nisbah. Yang tadi soalan satu tadi cari peratus. Okey, ini untuk latihan hari inilah. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok bagaimanakah anda menentukan peratusan suatu kuantiti dengan konsep kadaran. Okey, sebab sebelum ni kita dah belajar macam mana nak tentukan sesuatu nilai melalui ada 3 cara. Okey. Cara yang pertama cara unitary, iaitu cara kita cari satu bahagian. Okey. Cara yang kedua melalui kaedah kadaran. Yang ni lah. Okey. Kaedah kadaran. Dan yang ketiga cara kaedah darab silang. Yang darab silang ni yang selalu kita nak guna. Okey. Baik. Contoh 18. Tentukan peratusan setiap kuantiti yang berikut dengan mengaplikasikan konsep kadaran. Okey, dia suruh kita guna konsep kadaran. Okey. Baik. Untuk soalan A ni, sebuah kotak mempunyai 8 utas reben. Okey, reben ni yang kita selalu ikat hadiah. Okey. 2 daripadanya berwarna biru. Okey. So sebuah kotak dia ada 8 utas reben. 8 utas ni keseluruhan lah. Okey. 2 daripadanya berwarna biru. Dia kata 2 warna biru. Apakah peratusan reben biru di dalam kotak itu? So peratusan reben biru. Reben biru ada berapa? Ada 2. Keseluruhan ada 8. Darablah dengan, dia nak cari apa? Peratusan. Okey, so peratusan darablah dengan 100%. Okey. So 2 dengan 8 boleh bahagi, dapat 1, 4. 4 dengan 100 boleh bahagi, dapat 25. So peratusan reben biru 25%. Okey, tu cari peratusan. Okey. Puan Jorana mempunyai RM300. Dia membelanjakan RM15 untuk tambang pengangkutan. Apakah peratus wang yang dibelanjakan? Okey. Asal dia adalah RM300. Dia membelanjakan RM15 untuk tambang pengangkutan. So apakah peratusan wang yang dibelanjakan? Okey. Dia guna berapa? Dia guna RM15 saja. RM15 lah yang wang yang dibelanjakan. Okey. Asal dia ada RM300. So per dengan 300 darab 100%. So potong 15 bahagi 3 5. So 5% saja. Okey. Baik. Dalam satu karnival jualan, Encik Rosli memilih sehelai kemeja dari satu rak yang mempamerkan tanda harga potongan 45%. So maksudnya pergi Encik Rosli ni dia pergi pada satu mungkin shopping komplek ke. Okey. Ada satu karnival jualan. Okey, di dalam katakan ada satu bakul ni. Okey. Bakul ni penuh dengan
baju-baju lah. Okey, jualan murah. Okey. Okey, so selalunya kalau yang ada diskaun ini dia akan letak tanda harga sini. Okey. So 45% diskaun. Okey. Baik, harga asal kemeja itu ialah RM85. Okey. Kalau tak ada diskaun, harga asal dia ialah RM85. Bila dah bagi diskaun, harga ni bukan RM85 lagi lah. Maksudnya dia akan lagi murah. Okey. So dia ikut berapa diskaun yang diberi. Baik. Apabila Encik Rosli mengimbas kod harga kemeja itu, maksudnya dia ambil baju ni, dia pergi cek dulu harga. Okey. Itu yang kita panggil pengimbas kod harga. Okey. So dia cek harga dulu. Okey, dekat baju ni ada macam ada satu barcode kan. Ada barcode tu. Dia pergi cek dulu baju ni. Okey, kemudian pengimbas itu menunjukkan harga RM57.80. So sudah harga yang baru. Okey. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan sama ada peratusan diskaun ini sepadan dengan peratusan potongan yang dipamerkan. Berikan penjelasan bagi jawapan anda. Okey, maksudnya kita nak cek betul ke 45%, diskaun 45%, harga baju itu jadi RM57.80. Okey, so macam mana kita nak cek supaya kita tak tertipu? Okey, so Encik Rosli ni dia nak tengoklah sama ada dia tertipu ataupun tidak. Okey, so harga asal dia ialah RM85. Okey, baik. So dia nak cek sama kita guna konsep kadaran, tentukan sama ada peratusan diskaun ini sepadan ataupun tidak dengan peratusan potongan yang dipamerkan. Okey, baik. Harga baru dia ialah harga baru ialah RM57.80. Harga asal RM85. Okey. So kita tengok peratusan harga baru. Peratusan harga baru. RM57.80 bahagi dengan harga asal ialah RM85. Darab dengan 100 peratus. Okey, so nanti kita akan dapat peratusan harga baru. Okey, yang ini kamu kena guna kalkulator. Okey, sekejap ya. Baik. 57.8 bahagi 85 darab 100 peratus. So kita akan dapat 68%. Okey. Ni peratusan harga baru 68%. Berapa peratusan diskaun yang diberi? Okey, 68% ni harga selepas tolak diskaun. Okey. Peratusan diskaun yang diberi ialah 100. 100 ini ialah yang RM85 ni lah. Okey, 100% tolak dengan 68%. Okey. So kita akan dapat 32% saja dia bagi potongan harga. Okey. Kita akan bandingkan 32 dengan 45. Maksudnya kedai ini tipu ataupun kedai ini betul? Maksudnya kedai ini dia bagi diskaun 45% ke atau 32%?
Okey, so maksudnya di sini kedai ini tipu lah. Okey, dia bagi hanya 32% saja potongan, bukannya 45%. Okey, sebab itu dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan sama ada peratusan diskaun ini sepadan. Sepadan tak? Tak sepadan. Jawapan dia apa? Jawapan dia ialah peratusan tidak sepadan. Sepatutnya bukan RM57.80. Sepatutnya lagi murah, sebab dia bagi diskaun 45%. Okey, hakikat dia ialah dia bagi 32% saja. Okey, so diskaun ini tidak sepadan dengan peratusan potongan yang dipamerkan. Peratusan tidak sepadan dengan potongan yang dipamerkan. Sebab apa? Kerana peratusan yang diberi ialah 32%. Sepatutnya peratusan kan dalam 45%, tapi dia bagi 32% saja. Okey, sebab tu kedai ni tipu lah. Okey, so peratusan tidak sepadan. Okey, latih diri 4.5b. Tentukan peratusan kuantiti berikut dengan mengaplikasikan konsep kadaran. Okey, 1A, 14 daripada 56 orang murid menyiapkan kerja sekolah mereka dalam masa 1 jam. Apakah peratusan murid yang menyiapkan kerja rumah mereka dalam masa 1 jam? So yang inilah murid yang menyiapkan 14 orang. Okey, 14 daripada 56 yang menyiapkan kerja rumah. Okey, so peratusan murid yang menyiapkan kerja rumah ialah 14 orang yang siap. Berapa semua orang yang ada? 56. 56 ni keseluruhan murid lah, campur dengan yang tak siap. Okey, yang siap campur tak siap 56 darab dengan 100. Okey, yang ini kita guna kalkulator. 14 bahagi 56 darab dengan 100%. Kita dapat 25% ataupun peratus. Okey, 25%. Ni yang peratus murid yang menyiapkan. So kalau dari sini pun kita tahu peratus murid yang tidak menyiapkan kerja rumah 100 tolak 25, 75%. Maksudnya ramai yang tak siap. Okey, baik. Ini soalan 1A. Saya buat sini 1B. Sebuah kelas mempunyai 45 orang murid. Okey, 18 orang daripadanya ialah murid perempuan. Apakah peratus murid perempuan di dalam kelas itu? Peratus murid perempuan sama dengan 18 per jumlah murid 45 darab 100%. Sama juga guna kalkulator. Darab 100. Okey, dapat 40%. Peratus murid perempuan 40, peratus murid lelaki 60 lah. Okey,
Tak perlu lagi nak kira-kira ni. Kita ambil 100 tolak 40. Dapat peratus murid lelaki. Tu kalau dia tanya soalan, berapa wang yang dapat dijimatkan oleh seorang pengguna apabila dia membeli kasut ini ketika promosi jualan. Maksudnya, berapa dia boleh jimat, berapa dia boleh save dia punya duit. Okey. Baik, sepasang kasut yang harga asal, ini soalan 2. Harga asal ialah RM45. Diskaun yang diberi ataupun potongan yang diberi ialah 25%. Okey. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan jumlah wang yang dapat dijimat. Yang dapat dijimat inilah 25%. Okey. So, jumlah yang dapat dijimatkan, jumlah apa? Jumlah wang lah. Okey, sorry, saya tersilap. Jumlah wang, okey. 25% darab dengan RM45. Okey. 25% darab dengan RM45. So dia dapat jimat berapa ringgit? RM11.25. Okey, itulah diskaun yang diberi oleh kedai. Okey. 25% kita cari berapa yang kedai bagi potongan harga. So dia potong sebanyak RM11.25. Okey. Ini yang dapat dijimatkan. Okey. So kalau kita nak cari harga asal, kita ambil lah harga, kalau kita nak cari harga yang perlu dibayar, harga asal RM45 ni tolaklah dengan RM11.25. Barulah kita tahu berapa yang kita perlu bayar. Kita perlu bayar RM33.75. Ini untuk tambahan saja. Jawapan sebenar ni lah. Okey, jumlah yang dapat dijimat RM11.25. Okey. Latih diri 4.5C. Ni saya skip lah ni. Contoh-contoh yang ada tu. Okey. Terdapat 40 orang penumpang di dalam sebuah bas. Di perhentian bas yang berikut, okey, mula-mula ada 40 orang. Okey. Lepas tu bas ini bergerak, kemudian sampai di perhentian bas, 8 orang penumpang turun. Daripada 40, ada 8 orang turun dan kemudian 18 orang pula naik. Okey, so maksudnya bila bas ini dia berjalan kan, dia akan turunkan, mula-mula dia ada 40, dia akan turunkan 8 orang. Okey, maksudnya tolak 8 dululah. Kemudian orang baru masuk pula 18 orang. Okey, mula tolak 8, kemudian nanti tambah 18. Okey. Tentukan peratusan penumpang yang turun bas berbanding dengan jumlah penumpang asal dengan mengaplikasikan konsep kadaran. Okey. Baik. Untuk jawapan ini, yang turun berapa orang? Yang turun 8 orang. Okey. Yang turun 8 orang. Jumlah penumpang asal ada berapa? Jumlah penumpang asal ada 40 orang. Darab dengan 100%. So, kita akan dapat 20%. 20% ini apa? Peratusan penumpang yang turun bas. Okey, kita tulis sinilah. Peratusan penumpang yang turun bas. Macam tu. Okey, ini untuk soalan A lah.
Untuk soalan B, apakah nisbah penumpang yang menaiki bas di perhentian bas berbanding dengan jumlah baharu penumpang di dalam bas? Okey, nisbah penumpang yang menaiki bas kepada jumlah baharu. Jumlah baharu penumpang. Okey, penumpang yang naik bas berapa? 18 orang. Jumlah baru, maksud jumlah baru 40 tolak dengan 8. Okey, 8 orang turun, tinggal 32. Kemudian naik pula orang baru 18 tambah 18, jadi 50. Ni yang terbaru punya yang ada dalam bas itu. Okey, so 18 kepada 50 boleh bahagi dengan 2, dapat 9, dapat 25. So inilah nisbah penumpang yang menaiki bas dengan jumlah penumpang yang baru. Okey, habis. Ini ada tambahan soalan. Okey, senang je ni. Di dalam sebuah bakul, nisbah bilangan apel merah kepada bilangan apel hijau ialah 3 kepada 5. Okey, 3 ini apel merah, hijau ini apel hijau ni ialah 5 lah. Okey, tulis pecahan apel merah daripada jumlah apel. Itu suruh tulis pecahan. Okey, apel merah berapa? 3. Daripada jumlah apel. Jumlah apel ialah 3 tambah 5. Okey, merah tambah hijau. 3 tambah 5, 8. Ini pecahan. Seterusnya, ungkapkan pecahan ini dalam perpuluhan. Okey, dah tulis dalam pecahan, tulis dalam bentuk perpuluhan. 3/8 maksudnya 3 bahagi 8, 0.375. Ini bermaksud 3 bahagi 8, 0.375. Okey, apakah peratusan apel merah di dalam bakul itu? Ini baru kita cari peratusan apel merah. Apel merah ada 3. Berapa jumlah apel? 8. Darab dengan 100%. Okey, so 3/8 darab dengan 100%. Kita dapat 37.5% ataupun peratus. Okey, last. Sebuah buku dengan harga RM25 dijual dengan diskaun 30%. Ini harga asal. Okey, diberi potongan 30% di sebuah kedai buku. Jika buku yang sama dijual dalam talian dengan harga RM20, pembeli diberi diskaun 15%. Okey, dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan pilihan yang lebih baik untuk membeli buku itu. Okey, so di sini ada buku yang dijual di kedai, ada yang buku dijual dalam online. Okey, buku yang di kedai. Okey, buku yang di kedai, okey, dia bagi diskaun 30%. 30% darab dengan harga asal RM25. Okey, so 30
bahagi 100 darab dengan 25%. So kalau kita beli buku di kedai, okey, kita akan dapat diskaun. Ni diskaun, okey. Diskaun buku di kedai, kita akan dapat diskaun RM7.50. Okey. Ini buku di kedai punya diskaun. Kalau diskaun di online, di kedai online, okey, dia bagi 15%. Darab dengan harga buku itu ialah RM20. Okey, ni buku yang sama, okey. Okey, 15 bahagi 100, okey, darab dengan 20. Okey, dia bagi diskaun RM3 je. Okey, nanti dulu, okey. Kalau kita beli buku di kedai, dia bagi diskaun RM7.50, kita perlu bayar berapa? Kita perlu bayar harga asal dia RM25, tolak dengan RM7.50. RM25 tolak RM7.50. Kita perlu bayar RM17.50. Okey. Bagi banyak potongan, tapi kita perlu bayar RM17.50. Untuk di kedai online, kita perlu bayar harga asal dia ialah RM20. Dia bagi potongan RM3. So kita perlu bayar berapa? RM17. Beli di kedai RM17.50. Beli di online RM17. Mana lagi untung? Buku yang sama. So beli di online lah lebih untung. Okey. Dengan mengaplikasikan konsep keadaran, tentukan pilihan yang lebih baik. Pilihan yang lebih baik untuk membeli buku itu ialah beli di kedai online kerana lebih murah berbanding dengan beli di kedai. Dia murah 50 sen saja. Okey, beza dia 50 sen. Kalau beli kedai buku, kita bayar RM17.50, beli di online RM17. So kita pilihlah beli di online sebab dia lebih murah. Okey. So sekian saja.